dan dia akan bercerita tentang macam mana vaksin ini dibuat, apakah komplikasi dan sebagainya. Sekali lagi saya nak tekankan di sini, messenger RNA adalah satu protein yang tidak mampu untuk berintegrasi dengan kita punya sel. Dia tidak ada apa-apa keupayaan untuk masuk ke dalam DNA kita. Messenger RNA ini adalah satu messenger, artinya dia bawa satu message kepada kita punya sel untuk bagi tahu sel kita untuk membuat antibody terhadap sesuatu protein, dan protein itu adalah protein virus tersebut. Dan itulah caranya kita membuat antibody dan membuatkan kita berjaya bertahan melawan virus COVID ini. Jadi AstraZeneca pula menggunakan virus yang telah dilemahkan dan sejenis virus yang datangnya daripada chimpanzee. Jadi macam-macam. Jadi kaedah ini semua adalah satu kaedah bukannya baru tahun lepas mereka buat. Ini adalah satu kaedah yang telah dibuat berpuluh-puluh tahun yang sebelum ini. Semua vaksin yang ada pada waktu ini adalah dihasilkan daripada teknik-teknik yang telah terbukti. Jadi yang paling penting yang buat orang takut agaknya ialah dia kata kenapa vaksin ni sangat cepat dapat buat. Sebab saya ingat saya bercerita pasal COVID masa mula-mula, saya kata mungkin akan ambil masa yang lama. Tetapi macam Dr. Siva dah sebut tadi, coronavirus bukan virus yang baru. Coronavirus telah menyebabkan SARS dulu, telah juga menyebabkan MERS-CoV. Jadi vaksin telah dibuat untuk SARS dan juga MERS-CoV. Namun begitu, kerana kuman tersebut tidak mampu bertahan lama, jadi kita tidak perlu membuat vaksin terhadap kedua-dua kuman itu. Corona-19, COVID-19 berbeza. Dia sangat virulent, artinya dia sangat kuat dan dia sangat boleh bertahan. Oleh itu kita memang dah ada vaksin, kita cuma ubah sesuaikan supaya dia boleh melawan COVID-19. Jadi itu sebabnya keupayaan untuk semua pharmaceutical punya company untuk menghasilkan vaksin ini sangat cepat. Dan itulah menyebabkan kita nombor satu ada confidence. Kita rasa selamat kerana kita tahu ini bukan perkara baru. Dan juga kita tahu walaupun mereka telah cuba untuk memastikan yang COVID ini berlangsung dengan cepat, vaksin ini berlangsung dengan cepat ialah kerana semua test trial dibuatkan serentak. Jadi dan lagi satu saya nak bagi tahu, jumlah vaksin yang dah keluar sekarang ni dah masuk kepada 500 juta vaksin yang telah dikeluarkan dan telah dibeli kepada semua orang di dunia. Kebanyakannya di US dan UK dan juga di Israel. Mereka ini mampu untuk mendapatkan vaksin kerana mereka itu company mereka. Jadi kita tahu daripada situ kalau kita tengok graf sekalipun kita tahu mereka telah mengalami 90% pengurangan kes baru. Dengan itu selain daripada jaga SOP, vaksin ini je lah yang boleh menyelamatkan kita atau mengeluarkan kita daripada pandemik COVID-19. Nampaknya Dr. Siva telah berjaya. Yes, we can see. Terima kasih Dr. Sri. Terima kasih atas penerangan tadi. Thank you. Tapi this is PDF lah, sorry lah. I think part of it that ada orang bertanya boleh ke tunjukkan gambar macam mana nak pakai mask dengan betul. Okay, alright. I will show you. Okay, so sorry ya. So yang inilah saya punya presentation yang tadi tergendala sikit ya. So okay, this one is okay. Okay, ya, yang ini yang saya masukkan tadi lah. Yang mana dia? Okay. One more slide. You want to see this? Yang ni? Yang Okay, so seperti mana kita tengok, yang ini ialah cara pemakaian yang betul. Ramai di antara kami ini, kita biasa buat macam ni kan? Letak di bawah dagu, letak di bawah hidung, kan? Ada yang so yang ini semua tak betul lah, tak boleh diamalkan lah begitu ya. Sebab bila kita letak di bawah dagu ni, dia akan apa-apa kuman yang lekat dekat sini, dia akan terlekat pada mask dan terus ke muka. So itu tak, not ideal lah, it's not the correct thing to do. And berkaitan dengan pemakaian pelitup muka berganda macam inilah. So sebenarnya kita guna satu surgical mask dan satu mask kain lah. Bukan dua-dua pun surgical. Dr. Siva, you have to present balik sebab your presentation got hijacked. Oh really? So what do you see now? Tak nampak apa-apa. Tersilap kan? Yeah, we still see the same screen.
Oh, is it? You pakai laptop apa tu? Laptop dah tu lah. Okay, boleh nampak ke tuan? Not yet. I think you kena stop sharing, lepas tu you present lagi sekali. Oh, is it? Ya. Get a better brand lah from Akoda. Aku dah. Saya nak share lah tentang vaksin. Saya sebenarnya takut untuk ambil vaksin, tapi saya ada satu anak saudara yang cakap very simple. Dia kata, Mak Yang takut ambil vaksin, kalau Mak Yang kena COVID, tak boleh nak, bukan tak boleh lah. Dia punya simptom lagi kuat. Tapi kalau Mak Yang ambil vaksin, ada simptom atau ada efek, kita boleh cover that one. Dia kata, doktor ada sepanjang masa untuk take care of your symptom ataupun efek daripada vaksin tu. Jadi pilihlah antara dua. So alhamdulillah I have done I got my second dose dah. So far my husband memang ada 3 serangkai, penyakit 3 serangkai, kencing manis, darah tinggi dengan jantung. Alhamdulillah within this 48 hours tak ada apalah, cuma mengantuk je lah. So saya nak galakkan kawan-kawan, kalau adalah rakan-rakan yang nak pergi, takut tak takut cakaplah. Kalau kata kesan dari vaksin ada, kita boleh recover, doktor ada. Tapi kalau kesan daripada COVID berpanjangan. Saya dapat 2-3 kesan lah. Seorang tu ada asma yang dia menyesal lah, dia kata dia keluar terlalu kerap keluar, jadi dia dapat kesan asma, dia dapat asma. Seorang lagi Ashraf Muslim tu, dia sakit bahu sampai sekarang tak baik-baik lagi. Jadi kita jaga diri kita dan sebaik-baiknya kata Dr. Nomi, ambil vaksin. Okay, Dr. Siva, come on. Okay, nampak ya sekarang? Can you all see the presentation? Yeah. Yes, Ya, yes. ada doktor. So this is the one that I'm talking about, pelitup propaganda, dan yang ini pula ialah cara pemakaian mask dengan berkesan lah. So seperti mana yang saya terangkan tadi, when you use the surgical mask, you must loop it around your ears. Dia bukan just letak pasang macam tu je, dia kena loopkan dan buat simpul dekat sini. Dan selepas itu Tapi kalau pakai macam ni mana? You cannot breathe. that is the effective way of using it lah, Datuk. Of course, memang susah nak nafas lah, itu memang betul lah. I agree that it's not easy, but that's the effective way lah. Penjelasan sosial. So that's that. Okey, sedap. I think that's why we discourage people to go outside. So they can do it untuk waktu dia cepat dari rumah lah. Duduk rumah. Betul, duduk rumah. So this is the cloth mask and the surgical mask. Benar. And this is about your face shield lah. Penggunaan face shield dengan face mask. Kedua-dua perlu ada. Okay? So now it's better face shield dengan 2 mask. Darah cakap. Yes, that's the best. That's the best sebab dia akan protect kita punya eyes and also our sistem pernafasan. Sebab I nak suggest dekat office, kita deal dengan orang luar kan. Yeah. Shield yang macam spek tu, is it okay lah? Tadi Yes. macam plastik, di sana macam ada spek. No, correct. Sama ada goggles yang Goggles akan menutup seluruh mata kita. It's just not a spectacles, spectacles lain. No, awal ni dia punya handle tu macam spek, dia macam bubuh handle. Ya. Boleh. Tapi ya, di sebelah mata ni dia akan tutup. Dia akan tutup around your eyes. It's not like a spectacles. Spectacles dia ada space dekat sini. Ada space dekat sini. Tapi yang goggles dia akan tutup atas dan di tepi. And then of course macam spectacles lah dia pun. Correct. Right? Yeah, So cuci tangan, kita selalu menyarankan untuk mencuci tangan, dan dia bukan cuci seperti macam normal macam tu. Untuk cuci tangan secara berkesan, kita perlu amalkan seperti dalam gambar raja inilah. So basuh tangan dengan sabun dan air yang secukupnya, gosok tapak tangan, and then gosok setiap celah jari macam ni ya. Celah jari, gosok kuku di tapak tangan. Okay, and then gosok belakang tangan juga. Okay, and satu lagi tempat ialah sini, our thumb. Okay, yang ini pun kena selalu gosokkan, and then baru kita basuh tangan dengan air yang bersih yang secukupnya dan keringkan tangan.
Very good. Satu lagi cara kalau kita nak tahu, kalau kita nak basuh tangan ialah kita nyanyi lagu Happy Birthday 2 kali ataupun sama hari jadi. Itulah lamanya kita kena basuh tangan. So memang basuh tangan depan, belakang, celah dan kita punya ibu jari. Tapi sementara dengan tu bolehlah, yang saya tahulah sini dia ajar nyanyi Happy Birthday 2 round. Itulah berapa lama yang kita kena basuh tangan kita. So I thought that was a good idea. Mungkin Ustaz nanti boleh bagi kita satu doa yang kita boleh baca 2 round ke yang sama masa dengan Happy Birthday to you. That is 20 seconds kan? Ya, lebih kurang. Nak ngira 20 second betul nak letak jam susah kan? So dia kata nyanyi je. Okay, right. Datin Sri, ada kawan saya nak share yang dia dah kena COVID. Dia nak cerita. Ya. Ada Masyita. Cik Masyita. Ada panggil. Okey, Cik Masyita, Puan Masyita, saya dah. Assalamualaikum. Boleh dengar saya tak? Boleh. Boleh. Okey. Terima kasih daripada Datin Sri, Dr. Naomi, Datuk Sri Peja, Dr. Siva, Datin Norma, Kak Tun, Kak Lilian, semua sahabat mengaji dan semua yang sedang mengikuti program lah ya. Okey, nama saya Masyita Ahmad Talha. Saya bekas pesakit COVID. Saya kena pada pertengahan bulan puasa hari tu disebabkan pergi berbuka puasa di rumah kakak ipar di Penang. Tapi masa tu semua orang bila family as usual kita kan macam tak ada penjarakan, kita rasa semua family kita sihat. Semua je dalam keadaan sihat, tak ada semua ke batuk ke demam ke, tak ada, semua okey, everything was okay. Lepas tu bila balik ke Ipoh, that was hari Khamis, balik ke Ipoh, I pun dah pergi, pasal I pergi hantar bantuan NGO kan, rumah ngaji, so dah keluar semua dah. Lepas tu on Sunday, I got news daripada kakak ipar yang Penang tu, dia positif. Pasalnya sebab dia kata dia sesama, tapi dia tak buat bukan untuk tujuan dia nak test COVID pun, tapi tiba dia kata tak apalah pergi test, tapi dia kata mesti confirm dia tak ada, dia kata cuma sakit sesama yang biasa. Tapi bila test positif, so bila tahu dia positif, kita orang kat sini pun dah macam, pasal kita just baru get together kan, so kita pun saya pun ambil pergi BP lab, esoknya tu mandi, check memang positif. Tapi husband saya 5 hari lepas saya positif baru dia positif. Setiap 3 kali dia ambil yang RTK test tu, dia negatif. Lepas tu tapi saya alhamdulillah pasal trigger awal, so kita buat quarantine di rumah dan berkurung dalam bilik lah, tak keluar-keluar, kurung kat bilik je. Family pun tak makan semua dah hantar pintu je. Lepas tu bila suami pula dapat positif after 5 days tu, dia teruk pasal dia ada penyakit kencing manis. Lepas tu dia kena quarantine di Hospital Batu Gajah. Bila Hospital Batu Gajah, dia tak ada equipment yang dia tak ada oxygen supply. Dia kata dia sakit. Dia my husband ni dia jenis yang sangat ambil pasal kesihatan check ni, dia ambil dia punya kencing manis punya tester, dia ambil yang oximeter tu, dia bawa sekali together. So dia every time dia duk check dia kata I 89, tapi kat sana tak ada equipment. So dia duk cakap tak boleh, saya dah tak boleh ni, saya dah memang rasa tak tahan. Lepas tu bawa transfer dia pergi ke ICU Ipoh, Hospital Ipoh. Di sana pun dia suffer sangat, dia kata. Dia suffer tu sebab dia kata doktor nak check dia tu, dia kata dia kena ada needles yang panjang macam ni, dia kata. Tiap kali doktor nak datang tu dia dah macam nyawa, dia kata macam pergi macam hidup mati hidup balik, dia kata. Pasal needle tu panjang tu, dia sangat takut dengan needle. Lepas tu needle pula terpanjang ni dan cucuk, dia kata sampai ke habis tu. So dia kata itu memang pengalaman yang sangat very suffering lah, dia kata, very suffering dekat hospital. 2 minggu dia duduk di hospital, dia dah discharge. Tapi mungkin sebab dia ada kencing manis, jadi dia punya efek tu masih lagi sekarang ni, dia masih dalam keadaan lemah. Walaupun dah almost 1 month lah kiranya, dia masih lagi dalam keadaan yang sangat lemah lah. Jadi sampai 12 minggu sebenarnya dia akan rasa begitu. 12 minggu, that means almost 3 months, 3 months ya. Cuma saya nak cakap
jangan rasa bila family kita rasa selamat. Family pun ada risiko untuk kita berjangkit. Bila kita dengan family kita rasa kita feel very secure. Kita rasa kita selamat dengan family kita yang kita takkan terjangkit pasal family kan, family. Of course family kita hug, kita salam, kita macam yalah tak ada penjarakan. So nasihat saya, family ke siapa ke, as long yang kita tak duduk dengan rumah yang kita, jangan ambil risiko untuk kita bermesra macam dulu. Maksudnya kita kena amalkan norma yang baru, kena jaga SOP, ikut apa yang kerajaan sarankan pada kita, ikut apa yang doktor nasihat pada kita. Itulah daripada saya. Terima kasih. Alhamdulillah dengar suami dan Puan Masita juga selamat. Itu satu perkongsian yang sangat baik yang memberikan kita kesedaran tentang betapa pentingnya. Betul. Ya, kita 8 daripada family kita yang kena. My sister-in-law semua. So dia orang pun cakap sampai sekarang rasa lemah lagi. Because bila as you say, bila family kita lupa. Kita kena jaga SOP, mesti terus salam. Tapi mak bapak saya terror. Saya datang masa tu, dia suruh duduk kat luar je. Dia duduk kat pintu, saya duduk kat bawah tangga. Dia kata jangan dekat. So, tapi itu mak bapak lah. Cuma orang lain saya tahu. Memang kita tak ada, kita sentiasa terasa macam kena nak salam, nak peluk, dah lama tak jumpa. Betul, satu pekerjaan yang baik dan saya sangat bersyukur semua sihat. Dato' Sri, saya pun nak share. Kak Tun nak share. Kak Tun ada bersama Masita selama beberapa jam pada hari Sabtu tu. Ya, dan hari Sabtu tu juga saya jumpa dengan Datin Norma. Datin Norma macam ni. Tapi alhamdulillah sebab kita jaga SOP, mungkinlah sebab kita jaga SOP kita tak kena. Alhamdulillah saya Datin Norma kami bersama membuat kerja amal pada hari Sabtu tu. Kami ke Manjoy. Tapi alhamdulillah tu saya nak share tapi pecah rahsia mak saya yang saya suruh duduk rumah tu. Dan pada lepas saya balik tu pun saya berjumpa dengan semua AJK rumah ngaji tu. Alhamdulillah. Tak ada seorang pun yang kena. Alhamdulillah. Betul lah. Datin Sri, saya nak tanya, Kak Tu nak tanya satu soalan lagi. Kalau kita dah kena, ada yang kita baca lah kan, dah ambil 2 dos vaksin juga, masih kena jaga dengan COVID ni macam mana? Boleh ke ceritakan sikit macam mana? Dr. Siva, have you got the numbers? I have some numbers. Yeah. Okay, I think you can proceed, Datin Sri. Because secara cepat vaksin ini bukan 100% foolproof. Dengan hanya satu vaksin, mungkin dengan AstraZeneca, walaupun sekarang dia dah bagi tahu dah mungkin sampai dekat 100%. Namun begitu dia tak ada bagi full coverage. Dia tidak boleh menjanjikan yang kita tak boleh kena COVID. Tetapi apa bezanya ialah apabila cukup orang dah menerima vaksin ini, jadi virus ni tak boleh melompat daripada satu orang ke satu orang. Jadi dia tak cukup hanya Dr. Siva ambil atau mungkin mak ambil atau Peja ambil tapi orang lain semua tak nak ambil. Dia tak akan ada kesan langsung sebab virus ini masih boleh menembusi kerana vaksin ini bukan 100% boleh memberikan kita perlindungan. Dia hanya memberikan perlindungan apabila cukup orang yang dah mengambil. Apa kita panggil mass herd immunity tu? Herd immunity. Okey, saya rasa walaupun saya rasa ini satu perbincangan yang sangat hangat dan semua orang banyak banyak ada bagi komen dan sebagainya, lebih-lebih lagi daripada Puan Masita yang sendiri menjadi seorang pesakit COVID. Saya rasa kita terpaksa mengakhiri kita punya sesi pada hari ini dan mungkin kita boleh membuat sesi yang baru dan cerita pasal benda lain. Untuk mengakhiri kita punya forum, boleh saya nak minta Ustaz dulu untuk memberikan sepatah dua kata sebagai penutup? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Akhir kata, tadi hadis yang saya bacakan tadi, sebenarnya Islam menggalakkan kita melawat pesakit. Tapi hadis ni berbeza, melarang kita melawat pesakit. Sebab hadis bila sesuatu hadis tu keluar berdasarkan situasi. Yang saya bacakan tadi, la yuridanna mumridun ala musih, yang bermaksud yang sakit janganlah mendatangi yang sihat. Begitu juga sebaliknya. Jadi kita pegangkan dua benda yang SOP yang telah kerajaan letakkan memang kena dengan hadis yang saya sebutkan lagi. Satu lagi iaitu idza sama'tum bihi bi ardin fala taqdamu alaihi wa idza waqa'a bi ardin
wa antum biha fala takhruju firaran minhu. Yang bermaksud apabila kamu mendengar wabak di sesuatu tempat, maka janganlah kamu pergi ke situ. Dan apabila ia berlaku di tempat kamu, maka janganlah kamu keluar daripadanya. Jadi itulah SOP yang telah dilaksanakan oleh kerajaan buat sekatan jalan raya, daerah ke daerah, negeri ke negeri, bertepatan dengan hadis. Jadi fatwa dah turut sama menasihati masyarakat Islam khususnya di Malaysia, di samping kita melaksanakan segala urusan iaitu usaha mencegah penularan wabak. Dalam masa yang sama kita titik beratkan dengan daya tahan kerohanian kita, iaitu keimanan kita pada saat-saat yang getih ni dan perbanyakkan doa dan munajat. Jadi kita galakkan dalam kita usaha dengan SOP yang telah kita jalankan, jangan kita lupa doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan satu doa yang boleh kita amalkan yang biasanya dalam maksurat setiap pagi dan selepas asar yang kita selalu baca, Bismillahillazi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim, yang bermaksud dengan nama Allah yang tidak memberi mudarat akan sesuatu yang berada di bumi dan di langit selagi bersama dengan namanya, dan dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi kita amalkan 3 kali pada subuh, 3 kali pada selepas asar. Bismillahillazi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Jadi kita dalam kita usaha, kita berdoa dan kita tawakal. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum berakhir, I just want to share something lah tentang vaksinasi ni, macam mana kita nak daftar. I think you all know So ada melalui vaksin your website dan juga melalui MySejahtera dan juga klinik kesihatan yang berdekatan. Anda boleh mendaftar begitu caralah. I just want to show a few more pictures. Just a few more only, right? So this is Datuk Sri. Datuk Sri telah menerima vaksin beliau. Dia nangis tak? Tak ada. Dia senyum saja. Ni Datin pula. Datin pun sudah dah terima 2 vaksin, kedua-dua dos vaksin dia. So apa lagi yang kita tunggu? Teruskan untuk daftar dan ambil vaksin. Dan pada petang ni juga saya mengambil kesempatan ini untuk mengucaplah selamat hari jadi ya kepada kekanda saya yang berhormat Datuk Seri Peja. Semoga Yang Maha Esa akan sentiasa merahmati dia dan melindungi dia, dan semoga dia terus cemerlang memimpin negara ni dan terus terserah. Happy birthday Peja. It's a belated birthday Happy birthday Datuk Seri. And secara kebetulan you look at this picture, all the Happy birthday Datuk Seri, happy birthday. All the 4 panelists are here today in this picture. Oh ya. Secara kebetulan, Ustaz dia kat belakang tu. Di panel. Ustaz dia kat belakang, kita berdiri kat depan ni. And lastly lah, kita mesti menang. So kita patut melakukan lockdown kendiri and kita perlu memutuskan rantaian peribakan virus ini. Thank you so much. Datin Sri Nomi. Datin Sri Nomi, 1 minit saja. Tadi Datin Sri ada share bila kita basuh tangan, kita nyanyi belas di sana lah, kita nyanyi happy birthday kan. Bagus sangat, sebenarnya bagus. Tapi ini saya ada dengar masa bersama dengan jemaah, disarankan juga apa kata kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maha suci Allah, dengan segala puji bagi Allah dan tidak ada Tuhan selain Allah dan Allah Maha Besar. 7 kali itu dalam 20 ke 25 second. 7 kali je. 7 petala langit, 7 petala bumi. Kita niatkan kerana Allah, insyaAllah. Itu saja. Terima kasih Dr. Sri. Dr. Nomi, before that, apa namanya, ada 2-3 kali saya nampak question keluar. How do you know sanitizer yang betul atau fake? Saya tak tahu. Betul atau fake? I know that banyak tempat ada buat sanitizer sendiri. Kalau kita was-was, tolong pergi beli sanitizer yang biasa dijual di kebanyakan kedai. Kalau tidak, kalau yang jenis nak buat sendiri, kita tidak ada kepastian dan saya rasa mungkin masalah sikit lah. Kandungan alkohol dan sebagainya, itu saya kena buat kajian sikit.
Tapi at the end of the day, kalau kita masih pakai sanitizer, insya-Allah yang itu memadai. Sebab apa-apa kandungan alkohol pun akan membunuh kuman tersebut. Cuma jangan minum. Apa nama, sebelum mengakhiri, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua. Dr. Siva dah bagi sepatah dua kata. Maybe Beja ada nak cakap apa-apa dan Dato' Norma sebelum kita mengakhiri. Mute, you are on mute. Siapa dulu? I dulu. Beja dulu lah. Okey, apa ni, terima kasihlah semua. Terima kasih Ustaz Dia, Dr. Siva, Dato' Norma, Dr. Nomi, semua rakan-rakan. Seronok kan jumpa sekali-sekali macam ni. Apa namanya, I think this is a very good discussion. In the end dapat juga tengok slides daripada Dr. Siva and apa namanya, penerangan yang dibuat oleh Ustaz Dia tu cukup penting. Kerana ramai juga di kalangan kita hari ini yang saya cukup bimbang daripada kalangan yang ada pendidikan yang cukup tinggi, yang ada jawatan, pernah memegang jawatan tinggi dalam kerajaan, memberi input-input yang saya fikir tak berapa kena dengan apa yang sepatutnya kita sarankan kepada orang ramai. Ini yang amat membimbangkan. Di Malaysia ini saya pun terkejut juga, mungkin ramai yang tak sedar bahawa walaupun rakyat di Malaysia ni tak berapa ramai, tetapi peratusan penggunaan social media di Malaysia ini adalah yang tertinggi di dunia. Nombor satu di dunia. Satu orang lain banyak mas. Satu orang mungkin ada 3-4 Facebook. Ada grup WhatsApp, you tengok masing-masing boleh check phone sendiri, ada berapa banyak grup WhatsApp. Dia ada grup adik-beradik, ada grup dengan anak saudara, ada grup dengan mak bapak, ada grup yang tak ada mak bapak sebab anak dia pun tahu apa kita sembang. Ada grup, macam-macam grup. Jadi ini yang menyebabkan kadang-kadang kita pula bila kita terbaca sesuatu perkara tu, kita terlalu segera nak panjang-panjangkan. Jadi ini amat membimbangkan. Itu yang viral suara Mak Teh. Viral baru ni pula cerita tentang seorang ketua hakim yang suruh kerajaan bagi ubat Ivermectin, apa nama dia, Dr. Nomi betul? Ivermectin. Yeah. Okay, whatever you call it lah. Tapi saya pun mula-mula terkejut, kenapa kerajaan tak bagi? Saya ni pendukung kerajaan pun dah rasa marah. Saya cek, rupa-rupanya kita dah buat awal lah. Rupanya dah awal lah kita ada gunakan. Jadi saya pun terkejut yang statement yang dibuat oleh Ketua Pengarah Kesihatan, dah lama dah saya pun miss statement yang dibuat oleh Ketua Pengarah Kesihatan. Begitu banyak perkara yang perlu kita dapat penerangan jelas. Even sekarang ni kita tengah berbincang ni pun, saya mungkin ada di kalangan kita yang tak dapat sepenuhnya apa yang diterangkan oleh Dr. Siva. Tapi kita dapat sikit-sikit tu pun jadilah. Jadi saya berharap usaha begini kita buat secara berterusan. Selepas kita bersembang dalam 40-50 orang dalam kumpulan kecil kita ni, kita panjang-panjangkan ilmu baik yang kita ada ni. Supaya kita sebar luaskan perkara penting yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat. Kenapa? Kerana kita jaga kita. Tak ada kerajaan dalam dunia ni yang boleh berjaya melawan COVID-19 ini tanpa sokongan daripada semua rakyat. Perihal kita nak melawan COVID-19 ini tak ada kena-mengena dengan politik, tak ada kena-mengena dengan kita nak selamatkan orang Islam, atau kita tak ada nak jaga orang yang bukan Islam, tak ada. Ini tak ada kena-mengena dengan agama, tak ada kena-mengena dengan kulit. Ini nasib kita semua. Kita kena jaga. Kalau kita nak vaksin, kita kerajaan kena vaksin. Even pendatang haram tanpa izin pun, pendatang asing tanpa izin parti pun perlu kita bagi vaksin secara percuma, pakai duit kita, pakai duit rakyat, pakai duit kerajaan. Kena bagi juga sebab penyakit ini tak pilih orang. Dia tak ada pilih, ni kena attack rakyat Malaysia sahaja, orang Melayu saja, tak ada. Dia attack semua orang. Jadi perlulah kita ikut saranan kerajaan, usaha yang dibuat secara bersama. Kita tak boleh ada pandangan sendiri. Kita perlu ikut jemaah kita. Jemaah kita semua keputusan dibuat melalui
Majlis Keselamatan Negara, saya pernah hadir, berpeluang hadir dalam mesyuarat Majlis Keselamatan Negara, berperang dalam tu. Pakar kesihatan, bukan Tan Sri Nur Hisham seorang, Tan Sri Jamilah pun ada di situ, doktor-doktor lain, pakar kesihatan awam juga ada di situ, berbincang dengan semua fakta yang ada, baru buat keputusan. Jadi kadang-kadang memang keputusan tu berubah-ubah. Kenapa keputusan berubah? Kerana maklumat-maklumat yang kita dapat yang mengubah sesuatu perkara itu. Jadi terpaksa kita buat keputusan yang lain pula mengikut keadaan dan masa pada ketika itu. Jadi kita mesti yakin dengan apa yang pakar-pakar ini buat. Apabila kita tak buat keputusan dan menteri buat keputusan setelah mendapat nasihat daripada pakar-pakar kesihatan. Jadi saya percaya sebagai orang politik sebenarnya orang macam Tan Sri Muhyiddin, Perdana Menteri macam saya, kalau boleh kami nak buat rapat umum, nak jumpa orang ramai. Kami orang politik ni kalau tak jumpa orang kami susah. Tetapi terpaksa buat Perintah Kawalan Pergerakan ini kerana ianya adalah satu keputusan yang tepat untuk kepentingan semua orang. Jadi saya bukan berpolitik, saya cuma nak sampaikan, mohon semua sampaikan panjang-panjangkan bahawa apa yang kita buat ini tidak akan berjaya tanpa sokongan semua kerana ianya tidak memilih bulu. Penyakit ini, virus ini tak pilih bulu. Terima kasih semua. Semoga Allah pelihara, jauhkan kita semua dari semua penyakit berbahaya dan bala bencana, dan insya-Allah kita berjumpa dalam cara yang berbeza seperti dahulu kala, insya-Allah. Terima kasih semua. Itulah, sorry. I think Teja, your internet connection must be bad because you are not so clear tadi. But okay, but seterusnya kepada Datin Norma. Ya, kita dah sampai pada pengakhirnya. Saya nak ucapkan ribuan terima kasih lah kepada Yang Berhormatnya Datuk Seri Ahmad Faizal dan semua ahli-ahli panel yang lainnya, Dr. Siba, Dr. Nomi, Ustaz Dia, dan saya rasa dalam sejam sekelip mata saja masa berlalu kerana saya lihat Dr. Ustaz Dia dengan dengan bab agamanya, Dr. Sibas dengan Dr. Nomi dengan Dr. Sipeja dengan cerita pasal keadaan negara dari segi politiknya untuk SOP ni. Jadi saya amat-amat berterima kasih dan saya yakin ramai kawan-kawan kita yang bersama dalam grup ini mendapat banyak manfaat. Dan seperti kata Dr. Sipeja tadi, kita ni kumpulan kecil je hari ni, dalam 70 orang ada ya. Kita berharap kita ni akan jadi orang penyampai. Jadi kita ni hebat sangat dengan internet, dengan my phone-nya. Biarlah kita ni bergerak untuk memberi info-info yang baik dan berkesan untuk menyelamatkan nyawa kita. Ya, ini bukan cerita soal ekonomi saja ya. Ini pasal nyawa manusia. Jadi kalau kita marah tak keluar rumah, pada saya kalau dah mati niaga pun tak boleh buat. Apa pun tak boleh buat sebenarnya ya. Jadi pentingnya kita menjaga keselamatan kesihatan kita dan penjelasan SOP sangatlah jelas, dan saya harap rangkaian-rangkaian kami ni akan memberilah penjelasan lebih lanjut dan kawan-kawan mengikut kumpulan masing-masing, insya-Allah. Jadi terima kasih banyak sekali lagi kepada semua yang mengambil bahagian dan kepada kita punya ni Jadi saya juga berterima kasih kepada kawan-kawan saya di rumah ngaji Puan Robi Atun dengan semua yang telah menyiapkan Google Meet-nya. Saya tak pandai. Saya pandai cakap je. Tapi memberi semangat tu kuatlah ya. Jadi terima kasih kepada semua rakan yang turut bersama dan Datuk Tin Sri yang datang dari jauh dari Manchester ya. Ada penerangan yang baik. Dr. Siva walaupun lambat tapi jelas. Terima kasih semua ya. Dan saya nak akhiri dalam kata saya sekali lagi ya. Apa Charles Darwin kata? It is not the strongest species that survive. Not the most intelligent, but the one that most exposed to change. So kita ni sebenarnya kalau pandai pun kalau tak ikut SOP kita boleh meninggal ya.
Kalaupun kuatlah badan, kekuatan yang hebat pun kata nak keluar rumah, saya ni kuat, saya ni macam badang, saya ni macam rainbow. Tapi sebenarnya orang yang pandai menyesuaikan diri dengan keadaan, itulah yang akan selamat, ya. Jadi dengan kata-kata itu sekali lagi saya ucapkan tahniah, terima kasih banyak-banyak. Semoga kita boleh buat lagi. Mungkin ada pula grup-grup lain yang akan buat berterusan, sebab saya yakin COVID ni takkan habis dalam sebulan 2 ni. Setahun 2 pun tak tentu, ya. Jadi kita kena hidup cara COVID, jadi ikutlah SOP. Ya, saya pun takut je dengar video lah saya boleh keluar. Tapi anyway, thank you so much. Have a nice day. Jaga diri, saya jaga diri saya. Semua sahabat anak-anak juga jaga diri masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Sekali lagi insya-Allah kita akan berjumpa di dalam sesi yang seterusnya. Sebelum insya-Allah bersama kita boleh melawan COVID dan kita akan menang. Ada light at the end of the tunnel. Dan saja tadi Bija cakap saya pergi tepi laut kan. Sekejap ya. Okey, Dr. Hana. Mana Dr. Nohana? 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Terima kasih. Dah semua bercakap. Terima kasih. Thank you for the birthday wishes semua. Bagi Ustaz Dia baca doa sikit. Boleh. Ustaz Dia. Di Espeja dah 51 tu masuk. Okay, semua orang masuk gambar and everybody wave. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, permudahkanlah segala urusan kami ya Allah. Urusan ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah, dosa kedua ibu bapa kami ya Allah, dosa seluruh ahli keluarga kami ya Allah yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia ya Allah. Ya Allah, pada hari jadi Datuk Seri Ahmad Faizal bin Datuk Azumu, kami memohon kepadamu panjangkanlah umurnya ya Allah, permudahkanlah segala urusannya ya Allah, berkatilah kehidupannya bersama keluarga ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kau ampunlah segala dosa-dosanya ya Allah. Kau berilah kekuatan kepadanya untuk mentadbir negeri dan negara Malaysia ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pemudahkanlah segala urusan kami semua. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar wa qina 'adzabannar wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Datin Sri. Terima kasih Ustaz. Dr. Ziva. Kita doa. Kita dah tak boleh nak pegang muka je. Dia tepuk dahi. Ustaz, banyak sekadar lah dia ni. Nak pulang juga muka dia tu. Lepas tu kan, semua orang tanya pasal mask, pasal apa semua kan. Kamu pakai macam astronaut habis. Kamu pakai macam astronaut habis ni. Okay, thank you all. Alright.
Okay, take care all. Thank you Dr. Ekonomi dan Salat Kamsa. terima kasih Datin. Terima kasih Dr. Siva. Ustaz Dia, thank you very much. Apa lagi? Ustaz Dia ni baca doa untuk family dah ni. Bye. Bye. Okay. Okay, Prof Richard, thank you. See you again, Prof. Prof Hana, Prof Richard. Lama tak Thank you jumpa. Dr. Siva. Okay, bye. Good job, good job. Ya, good job. Mana boleh makan coklat? Okay, bye.